Dek kerana COVID yang melanda sejak lebih setahun yang lepas, ramai yang terasa kesannya dan golongan yang paling teruk adalah golongan yang berpendapatan M40 kebanyakannya dan seterusnya adalah T20 dan B40. Oleh kerana itu, pelbagai usaha oleh kerajaan untuk membantu rakyat dengan pelbagai bantuan yang disediakan. Dan bantuan inilah yang ramai orang perkatakan keperluan dan kepentingannya. Inilah yang saya nak ceritakan di sini untuk panduan kita sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zdravstvuyte. Moratorium? Hai Citra. Perlukah aku ambil ini? Untunglah juga kita kan adalah juga bantuan dari kerajaan. Tak kisahlah apa pun bentuk bantuan moratorium ke, ai sinar ke, ai Citra ke, dari dulu, sekarang sampai yang akan datang. Tak kisahlah kalau anda kerja kerajaan ke, penjawat awam ke, penjawat swasta ke. 5 golongan ini adalah golongan yang saya kira wajib mereka ambil bantuan ni. Jika tak ambil, mungkin anda akan terlepas peluang keemasan ini yang saya kira hanya dibuka hanya beberapa kali sahaja oleh kerajaan. Saya harap dengan perkongsian ini anda tak lagi rasa keliru dan confuse sama ada perlu ambil atau tak bantuan ini. Baru-baru ni kerajaan telah umumkan bantuan yang dinamakan Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi. Bantuan yang menarik perhatian dan persoalan dari orang ramai, terutamanya keperluan untuk mengambil atau tak bantuan ini. Dan yang saya nak highlightkan kat sini adalah dua perkara sahaja, iaitu moratorium dan iCitra. Di sini saya akan terangkan serba ringkas mengenai moratorium dan iCitra ini. Moratorium adalah kebenaran sah untuk menangguhkan pembayaran hutang atau kewajipan tertentu untuk had waktu yang ditentukan. Ini telah pun dilaksanakan pada tahun lepas, iaitu selama setahun, dan pada tahun ini kerajaan melaksanakannya sekali lagi. Saya tak nak komen secara terperinci mengenai moratorium ini kerana ia terlalu kompleks. Anda digalakkan untuk menghubungi bank yang memberikan anda kepinjaman. Kerana setiap bank mempunyai cara mereka tersendiri, apa yang kerajaan nyatakan hanyalah secara dasarnya sahaja. iCitra. iCitra adalah bentuk pengeluaran KWSP sebanyak RM5,000 yang diambil dari akaun 2. Dan jika tidak mempunyai lebihan, ia akan diambil dari akaun 1. Bayaran ini akan dilaksanakan secara berperingkat iaitu setiap bulan. Ia akan dilaksanakan pada bulan Ogos tahun ini iaitu tahun 2021. Ianya merupakan kesinambungan daripada Air Lestari dan iSinar sebelum ini. Jadi untuk kedua-dua bantuan di atas seperti yang dinyatakan sebelum ini, 5 golongan yang saya fikir wajib untuk mereka ambil kedua-dua jenis bantuan ini. Kategori satu adalah individu ataupun mereka yang punya cash flow dan aliran tunai yang tidak mencukupi. Maksudnya, lepas gaji tolak dengan segala perbelanjaan, tidak ada langsung lebihan. Tak kisahlah sama ada sebelum PKP atau selepas PKP, tak mempunyai lebihan untuk tujuan saving. Maka golongan macam ini digalakkan untuk mengambil bantuan ini. Kategori 2. Kategori 2 adalah mereka yang mempunyai hutang dengan faedah atau interest yang tinggi. Hutang yang mempunyai interest yang paling tinggi dari segala hutang adalah hutang kredit kad. Tahukah anda, interest atau bunga untuk kredit kad ini adalah 18% tahun. Tinggi gila, babe. Interest yang jenis macam inilah yang kita nak kena kill dulu. Jika tak, anda akan selama-lamanya berada dalam kesempitan wang. Jadi, jika anda mempunyai hutang jenis ini, ambillah moratorium dan settlekan segala hutang kredit kad anda. Janganlah pula anda ambil moratorium dan terguna duit ini pada perkara yang lain. Ingat, terus saja allocate duit untuk bayar terus hutang kredit kad anda ini. Kategori 3. Kategori 3 adalah mereka yang tidak mempunyai tabung kecemasan 3 bulan pendapatan. Ini adalah untuk mereka yang tidak mempunyai masalah dengan cash flow dan anda mempunyai sedikit lebihan untuk simpanan atau tabungan. Walau bagaimanapun, anda tak mempunyai simpanan yang ideal iaitu gaji selama 3 bulan bagi tujuan tabung kecemasan. Contoh, jika anda mempunyai gaji sebanyak RM5,000, maka anda harus mempunyai simpanan bagi tabung kecemasan sebanyak 3 bulan, iaitu RM15,000. Maka mereka dalam kategori ini digalakkanlah untuk mengambil bantuan ini. Kategori keempat. Kategori keempat adalah mereka yang tidak mempunyai perlindungan pendapatan dan perubatan. Perlindungan pendapatan atau perubatan yang dimaksudkan kat sini adalah takaful dan insurans. Kerajaan juga ada beri bantuan perlindungan MySalam, terutamanya kepada golongan B40. Pernah dengar tak kerajaan nak bagi bantuan takaful hayat kepada rakyat Malaysia? Ya, itulah salah satu usaha kerajaan untuk memperkenalkan takaful atau insurans kepada rakyat Malaysia. Ada orang tanya, penting ke perlindungan takaful ini?
Penting juga jika anda ditimpa musibah seperti kemalangan, kematian atau sakit yang berpanjangan, maka anda akan menerima pampasan yang berdasarkan kepada pakej dan caruman yang anda buat. Jadi dengan duit inilah anda gunakan untuk kesinambungan hidup anda ataupun keluarga anda jika ditakdirkan meninggal dunia. Manakala perlindungan perubatan pula, jika anda ada, kos perubatan ditanggung oleh pihak takaful tanpa anda keluarkan duit saving anda. Jadi anda masih lagi ada saving. Jadi bagi kategori jenis ini, anda amatlah digalakkan untuk ambil. Kategori 5. Kategori 5 adalah mereka yang tidak terlibat dengan kategori 1 hingga 4 yang saya sebutkan sebelum ini. Ini adalah kerana terdapat juga golongan yang tak terlibat seperti nombor 1 hingga 4 tetapi nak juga ambil. Ini tiada masalah kerana anda boleh gunakan untuk tujuan kecemasan dan juga faktor likuiditi. Untuk faktor kecemasan adalah kerana ketidakpastian pada masa akan datang. Kita mungkin senang buat masa ini tetapi tak tahu akan datang. Mungkin kena buang kerja atau tiada lagi projek dalam bisnes kita. Atau liquidity pula adalah simpanan yang senang untuk kita cairkan. Ini khas untuk iCitra yang mana kita dapat RM5,000 dari KWSP. Bila kita dapat keluarkan duit iCitra ini, kita boleh gunakan bila-bila masa sahaja berbanding duit kita yang berada kat KWSP. Yang mana pada umur 50 tahun saja kita boleh keluarkan duit ini dari akaun 2. Manakala pada umur 55 tahun untuk akaun 1. Kita tak tahu apa akan terjadi pada pekerjaan kita pada masa akan datang kan? Lebih-lebih lagi pada masa pandemik COVID ini yang mana rata-rata rakyat Malaysia terkesan. Ada yang kena buang kerja, ada yang menerima potongan gaji, ada yang bisnes tidak menjadi dan tidak ada projek dan tidak banyak income. Untuk kategori 5 ini, faktor yang paling penting adalah disiplin. Bila anda dapat sahaja duit ni, teruskan masuk ke dalam saving atau laburkan ke instrumen yang reliable yang dapat memberikan keuntungan lebih dari faedah pinjaman. Perkongsian ini hanyalah untuk panduan sahaja agar mereka yang masih lagi berkira-kira untuk membuat keputusan yang tetap. Jika anda suka dan berminat dengan perkongsian dari video saya ini, sila klik button subscribe